necessity that we can easily take for granted in this country. But now a group of unregulated, potentially toxic chemicals, part of American life for decades, they are being increasingly detected in the water of thousands of... Researchers estimate that more than 200 million Americans in all 50 states could have toxic chemicals in their drinking water. They're called PFAS, which until now has been virtually indestructible. Years after investigators confirmed the presence of cancer-causing chemicals known as PFAS, activists say there are still high levels in the Rogue River. This afternoon, they hosted local officials and a state lawmaker along the river to share imminent concerns. PFAS, or forever chemicals, are in the water. These chemicals are known for their inability to break down in the environment or in people. KXLY's Jordan Smith joins us from the Spokane. Impak untuk Arif dengan bahan-bahan kimia ini kesan dan juga impaknya. Jadi kita ingin mendapatkan pencerahan dan juga pandangan serta ilmu sedikit daripada Profesor. Apakah itu PFAS sebenarnya dan adakah ia berbahaya? PFAS atau dikenali sebagai perfluoroalkyl substances maupun forever chemicals ialah produk berbahaya ciptaan manusia yang melebihi garis panduan terkini dalam bekalan air. Bahan kimia ini sangat berbahaya kerana ia tidak mudah diurai serta boleh didapati di mana-mana produk. Stain resistance in it, fire retardant, popcorn bags, yellow floss, pizza boxes, rain gear, and sleeping bags, food containers, makeup, it's everywhere. Secara sedar atau tidak, banyak kelengkapan seharian yang kita gunakan mengandungi PFAS. Antaranya adalah alatan masak anti lekat, non-stick, produk penjagaan diri seperti sabun, shampoo dan pencuci muka, bekas makanan segera, racun serangga, baju hujan dan lain-lain. Bagaimanakah pencemaran ini boleh berlaku dan apakah proses sekitarannya? Ramai yang tidak mengetahui bahawa PFAS boleh terdapat di dalam air hujan ekoran proses penjejatan yang berlaku. Contohnya, apabila air hujan jatuh ke permukaan bumi, ia akan meresap ke dalam tanah. Kawasan pertanian yang mungkin menggunakan racun perosak, kawasan pelupusan sampah di mana produk PFAS tidak dilupuskan dengan betul, dan air sungai yang mungkin dicemari oleh bahan kimia ini. Apabila berlakunya penjejatan air, bahan kimia ini turut akan tersejat di permukaan atmosfera bumi. Selain itu, forever chemicals boleh berada dalam atmosfera secara berterusan ekoran sifat dan proses semula jadi yang mengitar kembali bahan itu dari permukaan bumi kepada atmosfera. Kesan negatif akan berlaku jika air hujan jatuh ke permukaan bumi dan mencemari empangan dan sungai yang merupakan sumber bekalan air manusia. Proses filtrasi air akan menjadi lebih rumit walaupun terdapat teknologi pembersihan yang boleh membantu membuang bahan kimia ini. Ia juga memerlukan kos yang tinggi serta analisa yang terperinci yang menggunakan peralatan yang jitu iaitu pada paras part per trilion atau nanogram. Namun begitu, teknologi ini tidak akan dapat mengekstrak PFAS yang mencukupi untuk memenuhi had keselamatan baharu yang dikeluarkan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar EPA Amerika Syarikat. Antara kesan pencemaran PFAS terhadap kesihatan ialah masalah kehamilan dan kelahiran seperti penurunan tahap kesuburan atau peningkatan tekanan darah tinggi terhadap wanita yang hamil. Selain itu, ia juga boleh memberi kesan terhadap perkembangan kanak-kanak seperti berat bayi lahir yang rendah atau tidak normal pada awal iaitu apabila kanak-kanak makan dengan awal yang biasa dan juga pertumbuhan tulang dan otot yang abnormal. Pencemaran PFAS juga boleh meningkatkan risiko terhadap beberapa jenis kanser termasuklah kanser prostat, kanser buah pinggang dan juga kanser hati. Sistem imunisasi badan untuk melawan jangkitan juga akan menjadi lemah, termasuklah mengurangkan tindak balas vaksin dan boleh mengganggu hormon semula jadi badan serta meningkatkan tahap kolesterol. Orang dewasa dan kanak-kanak tertentu mungkin terdedah kepada pencemaran PFAS yang lebih tinggi berbanding dengan orang lain bergantung kepada pekerjaan mereka dan tempat tinggal mereka. Antaranya adalah seperti pekerja industri yang terlibat dalam pembuatan atau pemprosesan bahan yang mengandungi PFAS, individu yang tinggal berhampiran pengeluar produk PFAS, dan wanita mengandung dan menyusu akan lebih cenderung untuk minum lebih banyak air berbanding dengan orang biasa.
Oleh itu, mereka berpotensi untuk terdedah dengan pencemaran PFAS yang lebih tinggi jika PFAS terdapat dalam air minuman mereka. Kanak-kanak yang masih berkembang juga lebih cenderung untuk minum lebih banyak air, makan makanan dalam kuantiti yang lebih banyak berbanding orang dewasa yang boleh meningkatkan tahap pendedahan mereka terhadap PFAS. Kanak-kanak kecil juga gemar memasukkan benda ke dalam mulut mereka yang boleh meningkatkan risiko pendedahan PFAS yang lebih tinggi. Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor yang pernah mengejutkan negara dengan tragedi pencemaran bahan kimia 2 tahun lalu kembali tercemar. The cleaning up of the Sungai Kim Kim is actually 6 cleaning up this stuff. You don't count all the movement of the officials. Pada 7 Mac 2019, Sungai Kim Kim Pasir Gudang telah berlaku pembuangan bahan kimia ke dalam sungai. Dan laporan yang dipaparkan, isu ini telah menyebabkan sebanyak 5,000 orang penduduk di Pasir Gudang diancam dengan berbagai-bagai bahan kimia dalam air, udara serta tanah. Sejak isu ini berlaku, pakar-pakar telah memulakan penyiasatan terhadap isu ini. Seperti yang dilaporkan, lebih 2,000 orang penduduk telah dihantar ke hospital akibat bahan toksik yang dibuang ke dalam sungai. Pencemaran ini merisaukan kerana akan merosakkan sistem pernafasan manusia. Demi menyelesaikan masalah ini, pihak kerajaan telah bertindak segera menghantar pakar untuk membuat rawatan terhadap sungai, tanah dan juga udara pada kawasan tersebut supaya ia tidak akan tersebar jauh. Namun, kos yang tinggi telah menjadi halangan kepada rawatan tersebut. Tambahan pula, udara yang bergerak mengikut tiupan angin telah menjadi rawatan lebih mencabar sebab ia dapat dikawal. Untuk membersihkan dan memulihkan kembali air Sungai Kim Kim, ia memerlukan dana sebanyak 6.5 juta ringgit. Persoalannya ialah, siapakah yang akan menanggung? Adakah ini tanggungjawab kerajaan ataupun kilang-kilang tersebut? Kita perlu beringat apakah yang telah kita sumbangkan kepada komuniti untuk memelihara sungai yang merupakan salah satu sumber daripada bekalan air kita. Air merupakan sumber yang sangat penting bagi manusia. Rakyat Malaysia secara perhatiannya menggunakan 200 liter air pada setiap hari secara sedar atau tidak. Pencemaran PFAS terhadap air akan menimbulkan banyak kesan negatif terhadap kesihatan manusia, tumbuhan dan haiwan. Kehidupan tanpa air yang bersih adalah mustahil. Kita sebagai konsumer yang bijak perlu menjadi solusi bagi pencemaran air ini. Berikut merupakan data-data yang telah diambil melalui survei yang telah dilakukan dalam kalangan pelajar dan orang luar. PFAS dalam bekalan air di Melaka. Kita baru nak siapkan garis panduan lah dengan kerajaan negeri lah. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh masyarakat ialah jangan gunakan kuali dan peralatan memasak yang tidak melekat. Sebaliknya, gunakan peralatan keluli tahan karat atau besi tuang. Selain itu, berhati-hati dengan fabrik berlabel pencegah kotoran atau air. Seterusnya, kurangi makan makanan segera yang berminyak kerana bekas makanan tersebut kebiasaannya bersalut PFAS. Di samping itu, pilihlah produk dananan diri tanpa PTFE atau ramuan fluoro dan produk yang tidak dirawat terlebih dahulu serta elakkan rawatan pencegah kotoran untuk permadani dan perabot baharu. Bagi pihak kerajaan pula, langkah yang perlu dilakukan ialah mengharamkan PFAS sebagai kelas, termasuklah penggunaan PFAS dalam buih pemadam kebakaran, pemukus makanan, tekstil dan produk-produk lain. Selain itu, kerajaan harus mengeluarkan polisi bagi industri yang berkaitan wajib mencatatkan kandungan PFAS dalam produk dan meletakkan label amaran dengan jelas. Akhir sekali, kerajaan boleh memastikan pengeluar bertanggungjawab dari segi kewangan untuk membersihkan pencemaran PFAS dan kemudaratannya ke atas komuniti yang terbabit. Malaysia sebagai negara yang maju dan sealiran dengan dasar globalisasi dunia perlu memandang serius tentang isu ini kerana ia boleh membawa kesan yang negatif terhadap alam sekitar dan juga rakyat Malaysia. Ianya juga boleh melambatkan produktiviti Malaysia yang boleh memberi impak kepada kemajuan ekonomi dan sosial negara. Oleh itu, kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membuka mata tentang isu ini serta mendidik diri dengan informasi berguna tentang perihal yang hangat dibincangkan di platform dunia.